Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar PPJJ USM 2015-2016 daripada kumpulan 79 akan membuat pembentangan tentang kajian syarikat SWH Resources Holdings Berhad. Kumpulan kami terdiri daripada diri saya sendiri, Helmi Soni bin Maisuf, Encik Muhammad Nur Amin bin Kasan, Encik Muhammad Arifin bin Osman, Encik Ahmad Faizal bin Abdul Rahim, Encik Nur Syafiz bin Muhammad Noh, Puan Nur Izzah binti Talib, Puan Zubaidah binti Khalid, dan Encik Sukumaran anak lelaki Subramaniam. Untuk pengenalan syarikat, untuk makluman penonton sekalian, kami membuat kajian syarikat SWH Resources Sdn Bhd ini berdasarkan annual report tahun 2015. Dan di sini adalah poster yang kami pembentangan pada hari itu, dan daripada poster ini kami akan membuat pembentangan secara detail lagi untuk penjelasan dan kefahaman penonton sekalian. Di skrin layar ini boleh dapat kita lihat pengenalan syarikat. Untuk makluman, syarikat SWH Resources Sdn Bhd ini adalah syarikat perabot yang berdasarkan kayu berkualiti tinggi, terletak di negeri Johor, di daerah Pagoh, berkeluasan 21 hektar dan memiliki tenaga kerja yang mahir dan juga separuh mahir seramai 2,000 orang. Bagi memenuhi keperluan dalam kuantiti yang berskala besar, syarikat ini menggunakan teknologi terkini dan sentiasa berusaha memperbaiki reka bentuk dan produk melalui penggunaan teknologi baru. Bagi memiliki kelebihan berbanding bersaing, syarikat ini tidak bertumpukan pasaran domestik sahaja, tapi dia telah mengeksportkan dia punya pasaran ke Amerika Syarikat, Kanada, UK, Australia, Taiwan dan juga Jepun. Untuk makluman penonton sekalian, produk utama syarikat SWH Resources Berhad ini adalah set bilik tidur lengkap, set meja makan, set hiburan, barangan sekali skala dan perabot berasaskan pejabat. Saya akan menerangkan struktur syarikat SWH Resources Holding Berhad. Terdiri daripada SWH Resources Holding Berhad, SWH Furniture Industry Sdn Bhd, SWH Wood Processing Sdn Bhd, Kimpress Sdn Bhd, Kurnia Sejati Sdn Bhd, Metroport Sdn Bhd dan Design Hardware Malaysia Sdn Bhd. Salah satu rahsia kejayaan syarikat adalah mempunyai rangkaian anak syarikat yang membekas secara terus bahan-bahan mentah untuk produk akhir syarikat SWH Resources Holding Berhad. Saya akan memperkenalkan ahli lembaga pengarah, terdiri daripada Tan Sri Abdul Aziz bin Muhammad Yassin selaku Chairman, Encik Lim Hee Kiat selaku Eksekutif Deputy Chairman, Datuk Teo Wee Cheng selaku Managing Director, Datin Teo Chan Huat selaku Deputy Managing Director, Encik Tan Sri Lee Fuk Long dan Puan Lim Swee Chong. Misi syarikat sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pengurusan yang profesional, kecekapan pengeluaran, produk yang berkualiti dan harga yang kompetitif bagi meningkatkan pasaran saham dan memaksimumkan pulangan kepada pemegang saham. Bahagian kewangan adalah di antara beberapa bahagian yang perlu diberi perhatian di dalam setiap laporan kewangan. Dan dalam pembentangan ini, kami akan membentangkan beberapa laporan yang kami kira penting untuk makluman semua penonton. Yang pertamanya dari segi hasil pendapatan syarikat itu sendiri, yang mana telah menunjukkan
begitu positifnya pendapatan syarikat bermula pada tahun 2011 dengan hanya 92.55 juta meningkat kepada 104.789 juta ringgit pada tahun 2015 itu sendiri. Dari segi untung sebelum cukai pun menunjukkan peningkatan yang cukup positif, walaupun mendapati untung sebelum cukai di peringkat negatif, iaitu pada tahun 2015 negatif 745,000 kepada 7.466 juta untung sebelum cukai pada tahun 2015. Berkaitan dengan jumlah dana pemegang saham pada tahun 2011, 68 juta kepada 75.12 juta pada tahun 2014, dan yang terkini melalui laporan yang dibentangkan pada tahun 2015, jumlah dana pemegang saham adalah sebanyak 80.707 juta. Berkaitan dengan pendapatan bersih sesaham pada tahun 2015 berlega di sekitar negatif 2.5 sen sesaham pada tahun 2013, bermula menunjukkan tahap yang positif, iaitu pada 3.1 sen sesaham, dan akhirnya yang terkini pada tahun 2015 jumlah pendapatan bersih sesaham syarikat adalah sebanyak 13.17 sen sesaham. Dan terakhir, mungkin boleh kita analisa dari segi aset bersih sesaham syarikat ini, iaitu pada tahun 2011 sebanyak 136.34 sen meningkat kepada 150.25 sen sesaham pada tahun 2014, dan yang terkini yang paling tinggi adalah sebanyak 161.43 sen sesaham. Seterusnya kita akan melihat kepada SWOT analisis seperti yang anda lihat di layar. SWOT analisis ini ialah S mewakili strength, iaitu kekuatan, pengalaman, di mana kekuatan syarikat terletak pada pengalaman dan pengetahuan, kadar pertumbuhan yang tinggi, pasaran domestik dan ekspor, kelebihan geografi dan lokasi, keupayaan dan kecekapan, reputasi dan kualiti, tenaga kerja yang mahir dan penjenamaan yang kukuh. Manakala W mewakili weakness, iaitu kelemahan. Sebenarnya kelemahan syarikat yang dikenal pasti adalah produktiviti yang perlahan akibat permintaan domestik yang kurang disebabkan nilai ringgit yang jatuh, barang mentah yang mahal disebabkan import dari luar, kebolehpercayaan dan juga amanah, kehilangan kaki tangan utama, struktur cukai dari pihak kerajaan yang merugikan syarikat. Manakala O adalah opportunities, iaitu peluang. Peluang yang dimiliki oleh syarikat adalah melalui pakatan strategik, perkongsian, pembangunan produk, import dan ekspor, inovasi dan pembangunan teknologi perabot, pengambil alihan baru. Tahap pendapatan adalah pada perkhidmatan yang berterusan, manakala produk atau barangan dan perkhidmatan yang baru yang diperkenalkan oleh syarikat. Manakala T adalah ancaman ataupun threats. Perubahan harga barang mentah yang diimport, kadar tukaran wang asing, aliran tunai, risiko perniagaan luar, teknologi yang diguna pakai bermasalah, harga iaitu yang menyebabkan inflasi dan juga deflasi, persaingan sengit daripada pesaing-pesaing, persaingan produk dan inovasi terbaru yang perlu diperkenalkan oleh syarikat. Saya akan menerangkan kekuatan dan kelemahan syarikat. Kekuatan yang syarikat yang telah kita kaji adalah hutang jangka panjang yang sedikit dan simpanan tunai sebanyak RM24 juta ringgit. Syarikat berada dalam kedudukan yang baik untuk mengejar penggabungan dan pengambil alihan syarikat kecil perabot di Malaysia. Sesungguhnya 80% daripada 90% daripada produk syarikat diekspor ke Amerika Syarikat, dan ia merancang untuk mewujudkan semula kehadirannya di Australia dan Eropah.
seterusnya. Pengukuhan dolar US berbanding ringgit Malaysia menyebabkan jualan ekspor meningkat naik. Harga ekspor lebih murah berbanding dengan negara lain, dan akhir sekali kekuatannya pembuatan produk berkualiti tinggi serta pemasaran fungsi bagi mengekalkan daya saing harga dan meningkatkan tidak balas dengan keperluan pasaran. Seterusnya kita pergi ke kelemahan. Persaingan yang lebih sengit daripada negara pengeluar perabot yang kosnya lebih rendah seperti Vietnam. Seterusnya, kelembapan pasaran baru akibat didorong harga komoditi yang lemah. Dan akhir sekali, operasi persekitaran yang akan kekal mencabar dan berdaya saing kerana sentimen global yang lemah, pengeluaran meningkat, kos buruh dan persaingan yang lebih sengit. Seterusnya saya menekan tentang cabaran. Kelembapan dalam pasaran baru muncul didorong oleh harga komoditi yang lemah telah menyebabkan kepada tabung kewangan antarabangsa memotong unjuran pertumbuhan global pada tahun 2015 dan 2016. Pertumbuhan global akan kekal sederhana dan seimbang dengan risiko penurunan yang lebih tinggi, terutama di negara-negara membangun yang telah melihat mata wang mereka disusut nilai mendadak kerana jejak persekutuan Amerika Syarikat bersedia untuk mengangkat kadar faedahnya. Dan akhir sekali, persaingan yang lebih sengit daripada pengeluar perabot yang lebih rendah negara pengeluar seperti negara Vietnam. Saya Muhammad Arifin bin Osman. Syarikat SSS Resource Holding Berhad menggariskan 4 strategi menghadapi cabaran. Yang pertamanya ialah usaha berterusan syarikat untuk memperkasakan operasi di mana ia dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran dan memperluaskan asas pelanggannya. Usaha ini membantu syarikat memperoleh keuntungan. Yang kedua ialah pembuatan produk berkualiti tinggi serta pemasaran fungsi bagi mengekalkan daya saing harga dan meningkatkan tindak balas dengan keperluan pasaran. Yang ketiga ialah mengekalkan kecemerlangan prestasi yang berterusan. Dan akhir sekali, komited kepada tadbir urus korporat dan kawalan dalaman yang baik bagi memastikan objektif korporat dipenuhi dan nilai pemegang saham selamat dijaga. Saya akan menerangkan tentang PES Analysis. PES Analysis merangkumi 4, iaitu politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Dari segi politik, pengenalan dasar gaji minima telah memberi kesan kepada tenaga kerja. Dari segi ekonomi, penyusutan nilai ringgit pula memberi kesan kepada perolehan syarikat. Dari segi sosial, kepelbagaian corak pembelian pengguna. Dari segi teknologi, penggunaan teknologi terkini membolehkan syarikat bersaing dengan syarikat tempatan dan antarabangsa. Analisis step selalu digunakan pakai oleh sesebuah organisasi untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai faktor luaran sesebuah industri tersebut mengikut keadaan semasa. Step dikaitkan dengan sosial, ekonomi, ekologi dan politik. Perkembangan sosial termasuk faktor-faktor demografi seperti tingkah laku pengguna, agama, gaya hidup, nilai dan pengiklanan. SHH Furniture Industry Sdn Bhd mengeluarkan pelbagai produk dan dipasarkan di dalam negara dan juga di luar negara seperti United States, Canada, United Kingdom, Australia, Europe, Japan dan Taiwan. Produk yang dikeluarkan ialah kelengkapan bilik tidur, ruang makan, ruang tamu, set hiburan, perabot rumah, pejabat dan sebagainya. Dari segi teknologi, step analisis lebih banyak memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi. Faktor-faktor peningkatan ekonomi boleh dikaitkan dengan kecekapan inovasi, komunikasi, sumber teknologi, tenaga, pengangkutan, penyelidikan dan pembangunan dan kitaran hayat produk. SHH Furniture mempunyai laman sesawang di mana setiap maklumat mengenai produk yang dipasarkan boleh didapati. Sebarang pertanyaan juga boleh dikemukakan di laman sesawang. Sebahagian besar mesin yang digunakan adalah diimport dari China, Taiwan, Jerman dan Itali. Mesin pemprosesan kayu dari China dan Taiwan adalah lebih bagus dari segi harga. Manakala Jerman dan Itali kebanyakan bagus untuk pengeluaran sesuatu produk yang berkualiti.
segi ekonomi, keadaan ekonomi sangat berkait rapat dengan kedudukan pembelian pengguna. Dalam elemen ini, faktor-faktor seperti kadar faedah, perdagangan antarabangsa, cukai, simpanan, inflasi dan subsidi. Dengan keadaan ekonomi Malaysia yang tidak stabil pada masa kini, nilai mata wang semakin susul, syarikat terdedah kepada risiko mata wang asing pada jualan dan belian, dan pinjaman jangka pendek yang didominasikan dalam mata wang selain daripada ringgit Malaysia iaitu dalam dolar Amerika Syarikat. Dari segi ekologi ataupun perkembangan alam sekitar yang melibatkan ekosistem seperti air, angin, makanan, tanah, tenaga, pencemaran dan peraturan alam sekitar. Dalam industri pembuatan perabot, aktiviti perhutanan seperti penebangan pokok haruslah dikawal selia. Syarikat sentiasa menitik beratkan dan menekankan aktiviti pelepasan karbon, pelupusan sisa, pembuatan berbahaya kepada alam sekitar, proses sekitar semula dan tata cara pembekal. Dari segi politik pula, tahap cukai korporat dan cukai pengguna dikawal selia oleh pihak berkuasa. Contohnya di Malaysia, cukai yang dikenakan adalah sebanyak 25%, Australia 30%, UK 35%, Japan 33.06% dan Taiwan 17%. Analisa strategi lain yang terdapat di syarikat ini bertindak balas dengan persekitaran, mengekalkan kualiti produk dan perkhidmatan serta membezakan jenama bagi kelebihan daya saing. Sebagai kesimpulan kepada pembentangan pada hari ini, kami mendapati syarikat SHH Resources Holding Berhad adalah sebuah syarikat tempatan yang boleh dibanggakan kerana mampu bersaing di peringkat antarabangsa bagi satu tempoh yang begitu lama. Kerana syarikat ini mempunyai strategi pengurusan dan pemasaran yang begitu sistematik. Walau bagaimanapun, pengenaan cukai GST dan pengenalan skim gaji minimum telah pun memberi kesan yang secara langsung dalam pendapatan dan keuntungan syarikat, walau bagaimanapun masih dalam keadaan yang terkawal. Syarikat ini juga mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dan mampu bertahan dalam pasaran saya kira untuk jangka masa yang begitu panjang. Next. Kami berharap melalui pembentangan pada hari ini, para penonton akan mendapat sedikit info dan manfaat berkaitannya. Sekian, terima kasih.